Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membincangkan tentang hak berpendidikan. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Salah satunya adalah hak berpendidikan. Tak kiralah hak berpendidikan itu secara formal atau secara tidak formal. Hak pendidikan formal ni merupakan pendidikan yang diterima dari mana-mana institusi pengajian seperti sekolah, kolej, universiti atau mana-mana institusi yang berdaftar. Pendidikan tidak formal pula merupakan pendidikan yang diterima secara langsung oleh ibu bapa, kawan-kawan atau media sosial. Pendidikan secara tidak formal ni merupakan pendidikan bersifat tunjuk ajar, nasihat ataupun panduan hidup. Baru-baru ini pernah viral sebanyak 72.1% atau 2/3 daripada anak muda kita memilih untuk tidak ingin melanjutkan pelajaran di Malaysia. Kalau kita petik dalam satu artikel berita harian pada tahun 2019, sebanyak 5.8% daripada 32 juta populasi Malaysia ini tercicir dari segi pendidikan di dalam negara. Apa korang kenal Syed Saddiq kan? Baru-baru ini menang dalam iman di Batu Pahat kot, di Johor. Beliau membawa kes ini di dalam sidang parlimen. Antara tiga sebab utama yang Syed Saddiq mengetengahkan dalam sidang parlimen ini adalah yang pertama, kerana masa pembelajaran sangat lama, 5 ke 6 tahun tak dapat ijazah. Iaitu kalau dibawa contoh di dalam Malaysia, kira-kira lepas habis SPM, dia perlu menghabiskan 5 atau 6 tahun semata untuk mendapatkan segulung ijazah. Kebawah otak kau. Kalau nak dibanding-bandingkan dengan negara-negara yang lain seperti negara Eropah, rata mereka habiskan adalah sebanyak 3 hingga ke 4 tahun. Yang kedua, mereka kata bahawa mereka akan ada hutang pendidikan dari RM50,000 ke RM100,000 selepas mereka jadi graduat. Dalam sistem pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu awam dan juga swasta. Kos untuk melanjutkan pembelajaran dalam sektor swasta adalah sangat pelajar perlu meminjam PTPTN sebanyak Hutang pendidikan dari RM50,000 ke RM100,000 dan perlu membayar semula. So ini telah membebankan pelajar-pelajar dan menyebabkan pelajar-pelajar tidak berminat untuk melanjutkan pelajaran. Itu antara sebab yang menyebabkan pendidikan ini perlu diketengahkan dari segi hak, dari segi pendidikan. So kerajaan perlu mengambil langkah bagaimana untuk mengurangkan peratusan ini agar anak-anak muda cenderung untuk belajar ke peringkat yang lebih. Punca 70% pelajar lepasan SPM tak nak sambung belajar. Mereka lebih rela jadi influencer, YouTuber, buat duit dan lebih rela jadi rider atau e-hailing. Sebab apa? Sebab benda tu semua yang mereka nampak adalah fast income. Dan mereka nampak yang orang ada degree, orang-orang yang ada education ni kadang-kadang tak ada kerja pun. So, mereka anggap jika sambung belajar, mereka lagi cepat hidup susah sebab berhutang dengan PTPTN contohnya. Bagi mereka, jika terus bekerja, itu akan membuatkan mereka lebih cepat menjana income dan membuat duit. Kenapa perlu berhutang kalau boleh buat duit? Itu antara kata-kata yang sering digunakan oleh anak-anak muda masa kini. Selain itu, ada juga yang mempunyai masalah kewangan. Jadi, mereka perlu terus bekerja untuk membantu keluarga mereka. Jika mereka sambung belajar, mereka anggap itu akan menambahkan lagi beban dari segi kewangan seperti perlu membayar yuran dan sebagainya. Perbezaan sistem pendidikan di dalam dan luar negara. Contohnya seperti Malaysia dan Korea. Jadi objektif sistem pendidikan di Malaysia adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Manakala sistem pendidikan di Korea pula objektifnya adalah untuk memberikan pengetahuan asas, menanamkan nilai-nilai dan kemahiran dalam diri pelajar untuk pembangunan negara serta menggalakkan kesedaran kepada pelajar supaya wujud perasaan bangga terhadap negara. Bagi pengukuran dan penilaian, tempoh pembelajaran di Malaysia ialah 7 jam, manakala di Korea ialah 8 jam. Dan kita di Malaysia mempunyai 3 peperiksaan utama iaitu PT3 bagi tingkatan 3 iaitu sudah dimasukkan, dan UPSR bagi darjah 6 juga sudah dimasukkan dan sekarang SPM. Tapi di Korea, bagi sekolah menengah,
tiada peperiksaan masuk ke universiti, malah ianya bergantung kepada GPA mereka untuk masuk ke sekolah menengah yang lebih baik, dan mereka juga ada College Scholastic Aptitude iaitu CSAT untuk menentukan kemasukan mereka ke universiti. Kesimpulannya, perubahan yang paling ketara dalam kurikulum Malaysia yang harus diubah adalah dari aspek penilaian dan peperiksaan. Pelajar terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga mengabaikan komponen penting dalam pembelajaran yang harus diterapkan di dalam kehidupan seharian. Dan penggunaan teknologi di Malaysia juga perlu diperluaskan dalam pembelajaran seperti negara Korea yang mewajibkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran mereka. Pada tahun 2021, Datuk Seri Ismail Sabri telah menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Beliau telah mewujudkan beberapa langkah untuk menambah baik sistem pendidikan negara. Antara langkah yang telah diwujudkan ialah persekitaran sekolah akan dijadikan lebih kondusif melalui penggantian 148 bangunan daif dengan kos berjumlah RM1.6 bilion pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu, sebanyak 4 kompleks sekolah dan 5 buah sekolah baru akan dibina melibatkan kos RM848 juta. Tambahan pula, program pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET akan diperkasa dengan menambah baik ekosistem serta meningkatkan kualiti program melalui akreditasi. Pengiktirafan dan persijilan badan bertaraf antarabangsa akan dilaksanakan serta memperkenalkan sistem penarafan institusi TVET. Platform berpusat bagi data penawaran dan permintaan TVET akan dibangunkan, ujar beliau. Kata beliau, sistem pendidikan tinggi yang lebih fleksibel akan diwujudkan dan kerjasama dengan industri dipertingkat bagi menambah baik kualiti graduan dan memenuhi keperluan industri. Dalam pada itu, pelan pendidikan digital pada peringkat sekolah dan pengajian tinggi akan diperkenalkan bagi memastikan akses yang lebih luas kepada pendidikan yang berkualiti dan menaik taraf kemudian beberapa universiti awam, antaranya UiTM, UKM, UM, USM dan UUM. Dalam rancangan Malaysia yang ke-12, kerajaan akan memastikan lebih banyak pekerjaan yang berkemahiran tinggi diwujudkan melalui pelaksanaan inisiatif berikut: menarik lebih banyak pelaburan baharu yang berteknologi tinggi, menggalakkan industri beralih kepada automasi dan mekanisi, menghadkan kemasukan pekerja asing berkemahiran rendah dan memperkukuh kolaborasi antara industri dan akademia. Pendidikan di Malaysia telah melalui perubahan yang meluas sepanjang tahun. Perubahan yang berterusan ini dilaksanakan dengan mungkin hanya satu visi dalam fikiran, iaitu untuk menambah baik prosedur pengajian sedia ada di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Tindakan ini menyerlah usaha kerajaan yang tidak berkesudahan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan untuk rakyatnya. Rakyat tidak berpuas hati dengan apa yang sedia ada. Keperluan untuk sentiasa membandingkan diri kita dengan negara-negara yang lebih maju, terutama dalam bidang pendidikan. Ini adalah bagi memastikan negara kita mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Ini amat bertepatan dengan visi Perdana Menteri kita yang paling lama berkhidmat, Tun Mahathir Mohamad. Tun pada 1990-an berkongsi visi dan impiannya untuk negara ini melalui Wawasan 2020. Beliau menjelaskan bahawa Wawasan 2020 berhubung dengan masa depan negara ini akan menjadi usaha untuk Malaysia mempunyai wawasan yang jelas. Ketika Malaysia merancang untuk berubah menjadi sebuah negara yang maju sepenuhnya, pendidikan menjadi keutamaan kerajaan kerana ia adalah salah satu entiti yang paling berkuasa yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan negara. Masa depan negara bergantung kepada rakyatnya. Oleh itu, kerajaan Malaysia perlu memastikan setiap orang mesti dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk terus hidup dalam dunia yang sangat kompetitif dan globalisasi ini, yang dipengaruhi oleh perkembangan pesat dalam sains, teknologi dan maklumat.